Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada malam ini, insya-Allah ceramah khas sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang saya hormati pengurusi Jabatan Kuasa Surau Al-Qudus, seterusnya para jemaah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama mendengar satu ceramah khas yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Rushdi Al-Jauhari, Rushdi Ramli Al-Jauhari. Beliau merupakan penceramah bebas dan juga penulis bagi buku biografi agung Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita mulakan ceramah kita pada malam ni, suka untuk saya mengingatkan kepada para jemaah sekalian, kita masih lagi dalam pelan pemulihan negara, dan saya suka untuk kita sama-sama mengingatkan supaya kita sentiasa menjaga SOP kita, terutamanya pemakaian face mask mestilah sentiasa dipakai, dan juga mohon untuk saudara-saudari semua untuk menjaga penjarakan di antara satu sama lain. Dan sebelum itu juga kita ada satu lagi pengumuman berkaitan dengan sebelum ni kita telah mengumumkan berkaitan dengan wakaf untuk kapet. Alhamdulillah dana untuk kapet itu telah cukup, dan insya-Allah pihak surau dalam proses untuk memasang kapet yang barulah, insya-Allah. Jadi dan kita punya wakaf tu telah ditutup lah, insya-Allah. Kalau ada projek-projek yang lain yang surau akan buat selepas ni, kita akan buka dana yang lain lah, insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya terlebih dahulu menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk ke hadapan. Jadi okey, untuk maklumat kita akan ceramah ini akan sehingga lebih kurang 8.30 ataupun 8.45 lah. Itu saya berikan kepada Ustaz lah untuk berhenti dan sebagainya, dan kita akan berhenti seketika untuk azan isyak nanti, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ceramah khasnya hari ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pada pemudah syara ataupun pengacara majlis pada malam ini, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya pengerusi serta ahli dan kuasa Surau Al-Qudus di 16, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan keizinan untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini
Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya menaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi saya tanya nak buka emas ke tak buka emas kan? Itulah. Sebab pagi tadi saya kuliah subuh di masjid sebelah rumah saya lah, di Madrasah Putra. Saya buka, tiba-tiba kata ustaz kena pakai. Oh, kan. Saya kena pakai. Okey. Saya berkuliah di masjid tempat lain dia tak pakai pun tak apa. Sebab saya tanya dulu, kena pakai, saya pakai. Kalau tak pakai tak apa. Sebab kadang-kadang kalau saya pakai dia berkabur kita punya cermin mata ni. Tu yang mengganggu pemandangan. Lagi satu, kalau saya pakai, tuan-tuan tak nampak muka saya. Itulah. Ujian penceramah, dugaan penceramah sekarang ni, kalau kita buat lawak pun tak tahu orang tu ketawa tak. Itu yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi juga. Kita dah buat lawak tapi macam tak ketawa. Tengok mata dia kecil-kecil, oh ketawalah tu. Mata dia kecil-kecil, ketawalah tu. Ujian juga kadang-kadang macam tu. Tapi tak apalah, insya-Allah, mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Lepas ni kena sanitize ni mikrofon ni untuk mengelakkan daripada ni. Kita kena jaga, kita kena ikut SOP, insya-Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar bebas daripada ujian yang kita sedang hadapi selama ini. Dah 2 tahun dah. Alhamdulillah kita dah ke arah hidup dengan COVID ataupun dipanggil endemik. Hidup dengan wabak ni, insya-Allah. Tapi cuma kita kena jagalah. Kita kena jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bebas daripada wabak ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau siapa yang ikut saya di Radio Aikim setiap hari Rabu pukul 10 pagi, ulangannya semalam pukul 10 pagi. Setiap hari Sabtu ulangan pukul 10 pagi. Saya dah masuk satu silibus yang baru. Kalau sebelum ni saya bicara tentang rasional sunnah Nabi SAW, rasional sunnah Nabi, iaitu setiap amalan sunnah Nabi SAW ada rahsia. Ada rahsia yang perlu kita bongkar. Banyak sebenarnya. Yang paling simple sekali, pernah tak kita kaji kenapa masuk tandas Islam ataupun sunnah ajar kita masuk tandas kaki kiri dulu? Kaki kiri dan keluar kaki kanan. Kenapa tak masuk tandas kaki kanan, keluar kaki kiri, ataupun ikut suka? Masuk kaki kiri dulu ke kaki kanan dulu ke, kan? Tapi kenapa sunnah dan Islam ajar kita masuk tandas kaki kiri? Ada 2. Yang pertama dari sudut rasional akhlaknya, rasional akhlak. Maksudnya kalau kita masuk tandas kaki kiri, tandas tu tempat yang tak baik, tempat yang kotor, tempat syaitan, tempat jin. Itu doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah Tuhan kami berlindung dengan Engkau daripada khubsi, syaitan jantan, khaba'is, syaitan betina. Sebab itu nanti kita bicara, sebab silibus yang baru yang sejak sebulan yang lalu saya dah masuk silibus yang baru. Sebab kontrak saya 6 bulan. Jadi ini kontrak yang berbaki untuk yang 2021 lah. InsyaAllah kalau disambung lagi akan sambung tajuk ni yang samalah. Tajuk silibus yang baru adalah dari sunnah jadi adat. Rupanya banyak amalan sunnah yang kita buat, banyak adat-adat Melayu yang kita kata ini adat Melayu, tapi rupanya dia sunnah Nabi SAW. Tapi kita dah modify dia sikit. Sebab itu dah hilang dah. Dia sunnah rupanya. Kita kena tahu tentang tu. Okey. Bila bicara tentang rasional masuk tandas kaki kiri, tandas ni tempat yang tak baik rupanya, tuan-tuan. Tapi tak boleh elak tak masuk, mesti masuk juga. Bagaimana nak masuk? Doa minta perlindungan daripada Allah SWT. Saya merujuk kepada, kalau tuan-tuan kenal Ustaz Syarhan Syafi'i, Datuk Syarhan Syafi'i, pakar perubatan Islam, ya? Dia banyak selesaikan kes perceraian hanya kerana suami masuk tandas tak pakai apa-apa, telanjang bulat tanpa surat benang, perempuan masuk tandas tanpa surat benang. Saya cakap, macam mana boleh kes tu? Rupanya bila kita masuk dalam tandas, orang perempuan masuk dalam tandas, ada jin jantan, ada syaitan jantan yang melihat seluruh inci tubuh badan isteri itu masuk. Bila dia jatuh cinta dengan isteri kita, ini jin jatuh cinta dengan isteri kita, dia akan masuk dalam badan suaminya. Bila masuk dalam badan suami akan jadi marah, jadi panas baran, pukul isterinya, benci isterinya, jemu isterinya, hanya kerana isterinya masuk dalam tandas telanjang bulat ataupun tak pakai apa-apa. Sebab itu kalau kita rujuk antara sunnah Nabi SAW
yang kita masuk dalam adab Melayu kita adalah kain basahan. Kain basahan, dulu orang kampung mesti ada kain basahan masuk dalam tandas. Dia takkan masuk dalam tandas tanpa seurat benang pun. Dia ada kain basahan dia, kita panggil. Ataupun tuala yang dah tak pakai, itu dia buat kain basah. Ataupun kain pelikat dia potong lah untuk buat kain basah. Ataupun ada seluar pendek yang untuk kain basahan. Maksudnya bukan telanjang bulat dalam tandas. Orang perempuan dari dulu memang masyarakat kita masuk dalam tandas, dia ada kain kemban, kain batik yang di kain kemban, bukan mandi dalam keadaan tu. Rupa-rupanya punca perceraian yang banyak, kata Datuk Syarhan Syafi'i, adalah puncanya masuk tandas, tak pakai apa-apa. Masya Allah. Kita rasa kecil, rupanya ada satu perkara yang kita dah tinggal, iaitu kain basahan. Kain basahan sunnah Nabi SAW sebenarnya. Kata Nabi SAW, akramu kiramal katibin, hormatilah kiraman katibin, penulis rakib dan atid ni, hormatilah dia. Maksudnya sebab sifat malaikat ni, sifat dia adalah pemalu, sangat pemalu. Sifat malaikat selain daripada amin, dia amanah, selain daripada dia taat, kan, selain daripada ni, dan yang maksudnya antara sifat malaikat ni adalah dia sangat pemalu. Sebab itu dia takkan lihat aurat. Kalau dia lihat aurat, dia lari. Dia lihat aurat, dia lari. Satu kisah, sewaktu Khadijah, waktu Nabi SAW dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berlari daripada Gua Hira, turun sampai di rumah, dia minta zamiluni, selimutkan aku. Diberitakan dalam riwayat, disebut dalam satu kitab, saya lupa kitab tu, Raudatul Anfus, tak silap saya kitab tu. Ustazah Masna Daud pernah kongsi dalam Radio Akim bab Teladan Anbiya. Sebab itu buku biografi agung yang saya tulis tu, antara penyemak buku tu adalah Ustazah Masna Daud. Dia bekas Profesor Madya di UiTM Shah Alam. Jadi dia semakkan buku sebab saya tertarik dengan satu perkongsian dalam segmen Radio Akim Teladan Anbiya. Jadi dia sebut bahawa ada satu perkara, yang banyak perkara lah yang disebut yang kita jarang dengar. Itu antaranya, Nabi SAW bila dapat wahyu, malaikat Jibril AS datang kepada Nabi SAW dalam bentuk yang sebenar. Sebab itu malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk sebenar 2 kali. Pertama ketika turun wahyu, sebab Nabi lihat suatu makhluk yang sangat besar di ufuk timur itu, dan makhluk itulah datang yang peluk Nabi dan suruh baca Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Yang kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, itu yang keluar hadis sahih daripada Bukhari, disebut bahawa malaikat Jibril ini di belakangnya ada 600 sayap. Kata Anas bin Malik, bila satu sayap dibuka, panjangnya timur dan barat, besarnya malaikat ni. Jadi malaikat Jibril bukan saja bila turun wahyu Nabi SAW dah boleh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Nabi SAW dilepaskan oleh malaikat Jibril dan balik berlari ke rumah minta diselimutkan. Malaikat Jibril berpisah dengan Nabi tak? 20 hari namanya malaikat Jibril masih ada lagi dalam rumah Nabi SAW. Sebab itu bila dia mengadu pada Khadijah, dia kata, aku masih lihat lagi, ada sebut orang itulah, aku masih lihat lagi orang itu yang aku jumpa di Gua Hira. Lalu kata Khadijah, kamu baringlah di sisi di peha sebelah kanan aku. Khadijah dia bersila, dia meletakkan kepala Nabi SAW di peha kanan, lalu bertanya kepada Nabi SAW, adakah kau lihat lagi orang tu? Dia kata, ya, masih aku lihat lagi orang itu. Kemudian bila dipindahkan pula di peha sebelah kiri, Khadijah tanya pada Nabi SAW, masih kau lihat lagi tak orang itu? Dia kata, ya, masih aku lihat lagi orang itu. Dia letakkan pula di antara ribanya, tengah-tengah. Lalu ditanya, masih kau lihat lagi tak orang itu? Kata Nabi SAW, masih aku lihat. Ketika itulah Khadijah dia membuka hijabnya ataupun membuka tudungnya, kan? Lalu dia bertanya pada Nabi SAW, adakah kau lihat lagi orang itu? Dia kata, oh, kali ini aku tak lihat. Kata Khadijah, ketahuilah yang datang kepada kamu adalah malaikat. Sebab malaikat malu nak lihat aurat orang. Malu nak lihat aurat orang, sama ada aurat orang lelaki ataupun orang perempuan. Malaikat malu. Itu sifat malaikat, kan? Kata Khadijah, kalau dia syaitan, dia akan duduk kat sini, dia tak lari. Tapi oleh kerana betul yang datang kepada kamu adalah malaikat, sebab itu malaikat ni melarikan diri daripada melihat aurat yang tak sepatutnya dilihat. Sebab itu malaikat ni. Kain basahan adalah salah satu daripada sunnah yang kita dah masukkan sebagai adat. Kain basahan, orang Melayu dulu kalau mandi ada kain basahan, kan? Itu sebab untuk menutup itu sebenarnya, untuk menutup.
keaiban kita, keaiban. Yang kedua disebut bahawa yang paling banyak penyakit ain. Tuan-tuan tahu penyakit ain kan? Sihir mata. Penyakit ain ada hanya pada orang yang hasad dengki, tapi tak semua orang yang ada hasad dengki ada penyakit ain. Dan malangnya adalah orang yang ada penyakit ain ni dia sendiri tak tahu yang dia penyakit ain. Cukup dia benci je. Contohnya Ustaz Ashrul baru beli kereta baru, menyampah betul aku tengok Ustaz Ashrul asyik tukar kereta je. Cukup itu. Ustaz Ashrul boleh mati. Boleh mati dengan penyakit ain tu, sihir mata. Dan disebut bahawa yang paling banyak sihir mata ni, yang memiliki sihir mata ni, ain, penyakit ain ni adalah para jin. Manusia ada, tapi yang ada hanya pada yang memiliki hasad dengki. Tapi tak semua orang yang ada hasad dengki dia ada penyakit ain. Dan malangnya pula, kalau dia ada penyakit ain, dia tak tahu dia penyakit ain. Sebab tu kadang-kadang dia menyumpah je. Orang tu boleh jatuh sakit, bila cek-cek berubat, tengok bawa pergi hospital, tak ada penyakit apa-apa. Jumpa ustaz, oh ni kena penyakit ain ni, penyakit ain, sihir mata. Sebab itu cara pelindungan kita baca maksurat pagi, baca maksurat petang. Dalam tu ada disebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita baca itu adalah itu penangkis daripada penyakit ain. Satu penangkis daripada penyakit ain. Itu disebutkan tentang tu. Dan paling banyak yang memiliki penyakit ain adalah jin. Itu masuk dalam tandas. Wah, jin tengok itu yang banyak pelaku ceraian. Sebab masalahnya masuk dalam tandas tak pakai apa-apa. Jin, kalau yang masuk isteri, jin jantan suka kat dia, jin jantan masuk dalam badan suaminya marah. Kalau yang masuk yang masuk suami, jin betina pula, khaba'is, jin betina pula yang terpikat dengan suami masuk dekat badan isterinya. Benci pada suaminya, tak taat, melawan. Itu punca perceraian, masya-Allah. Sebab itu kalau kita lihat tentang, masya-Allah, kain basahan je pun, tetapi rupanya banyak manfaat, banyak manfaat. Okey, hari ini saya nak bawa tajuk sunnah tanda cinta. Ada dua kita boleh terjemahkan. Yang pertama, sunnah itu adalah tanda cinta Nabi pada kita, satu. Yang kedua, sunnah bila kita amalkan tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk perkataan sunnah, sunnah ini boleh ditakrifkan ada tiga. Yang pertama manhaj. Manhaj ni method boleh. Yang kedua manhaj ni program boleh. Manhaj ni kalau boleh maknakan sebagai modul boleh. Modul. Kemudian tariqah. Tariqah ni jalan, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga panggil sabil. Sabil pun jalan juga. Jadi ada tiga. Yang pertama, sunnah itu adalah manhaj, modul yang patut kita ikut. Yang kedua, sunnah itu adalah cara hidup, tariqah, cara hidup. Jadi kita kena hidup macam Nabi SAW hidup, daripada Nabi sebelum tidur sampai Nabi tidur balik. Sampai Nabi tidur balik. Alhamdulillah, banyak kajian-kajian tentang sains. Kalau tuan-tuan ikut saya dari Dr. Ekim, memang saya bawa 5. Pertama dari sudut psikologi, yang kedua dari sudut sains, yang ketiga dari sudut kesihatan, yang ketiga rasional dari sudut akhlak, yang kelima adalah rasional dari sudut adat Melayu. Ada 5. Jadi kalau saya bawa satu sunnah Nabi SAW, saya akan bawa 5 perkara ni. Kajian dari sudut rasional sains, kajian dari sudut rasional psikologi, kesihatan, akhlak dan adat Melayu. Macam contohnya kita jilat jari sebelum makan, lepas makan. Disebutkan Nabi SAW, yal'aqu asabi'ahu, ada sebut ats-tsalas, ada sebut thalathan dalam hadis Nabi SAW. Boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab cara makan Nabi SAW. Okey. Disebut bahawa Nabi SAW lepas makan Nabi akan menjilat jarinya. Okey, kena faham menjilat jari bukan macam ni. Dia memang kena hisap masukkan jari ni dalam mulut kita. Saya pernah ceramah tuan-tuan. Saya tak anggaplah dia tak tahu, tapi dia nak lebih penjelasan supaya orang jangan salah faham. Ustaz, jilat jari macam ni ke? Kan? Sebab jilat jari. Kan? Bukan jilat jari saya, jari masukkan mulut dia. Isap jari ni. Isap jari itu yang betul Okey. Bila kita bincang tentang dari sudut rasional akhlaknya apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, masya-Allah. Satu kitab yang besar, dia sebut bahawa itu tanda seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jilat jari ni masyarakat kita nampak macam selekehnya. Selekeh kan isap jari ni kan. Tapi sebenarnya kata Imam Ghazali, itu tanda, itu isyarat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda.
Imam Bahuddin menyebutkan bahawa kita tidak tahu di mana letaknya keberkatan dari sudut makanan tersebut. Mungkin yang tersisa pada celah jari kita yang kita ambil tisu dan lap buang tuan-tuan sampah, ataupun kita basuh dalam atas sinki, masuk dalam lubang sinki, yang masuk dalam lubang sinki yang kita buang dalam tong sampah, di situlah letaknya keberkatan dari sudut makanan. Betul, Nabi SAW jilat semua untuk memasukkan semua baki makanan yang ada pada celah jari ini masuk dalam mulut Nabi SAW, sebab tak tahu di mana letaknya keberkatan di sudut makanan tersebut. Sains kata enzim. Kita belajar dulu. Pada tapak tangan kita ni ada enzim yang membantu melembutkan ataupun mencernakan ataupun menghadamkan penghadaman makanan. Sains kata enzim. Tu. Dari sudut psikologinya, rupanya ini cara kita appreciate seseorang. Baik tu dalam bahasa chef ni, kalau kita setuju kita angguk kepala, tak setuju kita geleng kepala. Tapi dalam bahasa chef, geleng kepala tu sedap. Bila kita makan, kita makan tu kan, kalau di luar kita geleng kepala tak sedap kan. Tapi bahasa chef, kita makan lepas tu geleng kepala. Itu tandanya sedap. Jadi bila kita isap tangan ataupun kita jilat tangan, memberi isyarat kepada tukang masak tu, ini dari sudut psikologi dari sudut pada tukang masak tu, bahawa masakan dia sedap. Masakan dia sedap. Jilat pinggan lagi teruk lah. Jilat pinggan lagi teruk. Okey. Itu kita kena tahu tentang rasional tu. Tentang rasional. Adab Melayu pula apa? Orang tua-tua selalu sebut kalau ada sisa makanan berbaki pada jari atau pada pinggan, dia kata kesian nasi tu menangis dia kan. Tanya anak-anak kita sekarang ni, dia boleh letak telinga dekat pinggan, tak ada pun menangis habis. Itu generasi Y tu. Dia semua Y semua tanya kenapa, dia nak tanya apa rasionalnya. Sebab itu saya pun terpaksa buat kajian tentang, kalau ada dia tanya anak saya seorang ni yang tingkatan 2 dia cita-cita nak jadi saintis. Kan dulu sebelum ambil UPSR, percubaan UPSR ke apa, tak pernah dapat A dia punya sains dia, tak dapat A. Biasa C dengan D je. Cakap Allah, abang ni macam mana nak jadi saintis ni, sains C dengan D ni kan. Macam mana ni, kena sungguh-sungguh nak jadi saintis, kena sungguh-sungguh kan. Dia percubaan pun tengok C je paling tinggi. Allah, macam mana Jadi saya kalau kuliah jadi saya sebut doakan anak saya dapat dia memang jadi saintis, doakan dia. Apalah keluar UPSR A. Keluar UPSR A. Tu kadang-kadang soalan dia tanya pada saya, menguji minda terus. Jadi saya terpaksa cari apa. Dia kata, Abi, kita ni kan mata kita 2 biji kata dia. Tapi kenapa tengok semua benda satu tuan-tuan pernah terfikir tak? Kalau ditanya soalan macam tu Tapi kalau mata kita ni ada 2 biji, tapi kenapa tengok semua benda satu? Kenapa kita lihat semua benda satu, tak lihat 2 benda? Macam mana jawab apa Tak apa, nanti Abi carikan. Rupa-rupanya 2 biji mata ni satu nikmat yang besar sebenarnya. Okey. Bila 2 biji mata, dia ada titik tumpu. Bila ada titik tumpu ni, dia boleh ukur jarak. Saya pun terbacalah. Bila kita ni kehilangan sebelah biji mata, kita takkan hilang 100% warna. Okay. Cuba tuan-tuan tengok yang jam ni kan. Tutup mata sebelah tengok. Akak belakang tengok. Yang dia punya frame dia gold, tetap gold juga. Warna takkan hilang 100%. Lepas tu kalau tutup mata sebelah, objeknya tu bentuknya bulat-bulat lah, tak jadi lonjong, tak jadi 4 segi. Tapi rupa-rupanya hilang 70% jarak. Hilang 70% jarak. Lepas tu kalau orang buta mata sebelah, dia tak boleh nak ukur jarak. Itu hikmah mata 2 biji, tapi tengok semua benda satu sebab ada titik tumpu, supaya kita boleh ukur jarak. Ukur jarak. Kalau semua sebelah mata, banyak accident kot. Tengok macam jauh lagi, rupanya dah kena langgar. Okay. Turun tangga, ingat belum sampai, tergolek kita sebab sebelah mata. Bila saya kaji tentang rasional sunnah memanah, tuan-tuan tahu tak kenapa orang memanah tutup mata sebelah? Kalau dia nak panah, dia tutup mata sebelah. Orang kampung saya jawab, kalau tutup dua-dua belah tak nampak apa-apa Ustaz. Betul lah. Yalah, kalau tutup dua-dua belah tengok apa. Betul, dia tutup mata sebelah. Rupa-rupanya Masya Allah. Okay. Tutup mata sebelah ni, kita akan bawa objek tu 30% lebih dekat berbanding kita buka macam ni.
Sebab dia bila kita pejam mata sebelah, objek tu nampak macam dekat. Tapi jauh sebenarnya. Objek tu nampak macam dekat. Sebab itu kita boleh aim dengan tepat. Bila saya kaji pula dari sudut rasional akhlak dia, kenapa sunnah memanah ni? Sunnah memanah ni rupa-rupanya ya Allah banyak hikmahnya. Yang pertama sekali kita panah itu, yang kita aim, yang bull eyes tu, mata lembu yang tengah-tengah warna merah, yang markah paling tinggi, orang panggil bull eyes, dalam tu. Kita nak aim tu kecil, kan? Nak aim tu kecil, itu akhirat sebenarnya. Itu akhirat. Jadi kalau kita nak aim akhirat, kita kena kecilkan mata kita untuk melihat persekitaran kita ni, dunia ni. Masya Allah. Nak lihat, kalau kita buka mata kita nampak dunia, yang bull eyes yang kecil tu tak nampak, kabur. Kerana ada kamera DSLR, kita boleh fokus kepada satu objek tu, yang belakangnya semua blur, kabur kan. Tapi kalau fokus yang depan, belakang pula blur. Tu. Jadi kalau kita fokus yang jauh tu akhirat, yang bull eyes tu akhirat, satu. Yang kedua, kita akan kaburkan pandangan kita sebab kita kecilkan mata kita. Itu rupanya dari sudut akhlak. Kenapa kita disuruh memanah? Disuruh memanah. Selain daripada rational science, kita dapat seni pernafasan, boleh kosongkan minda. Kita tak boleh kosongkan minda, kan? Lepas tu seni pernafasan kita, macam mana nak kontrol pernafasan. Yang kedua, bila kita nak memanah, kita tak boleh fikir benda lain, memang fokus pada tu. Kosongkan minda kita. Kadang-kadang kita baca Quran pun kita tak boleh nak kosongkan minda. Tak boleh nak kosongkan minda. Macam nak kosongkan minda? Memang kena fokus lah. Sebab itu kalau orang anak kita main game, dia kosongkan minda dia, fokus pada game, kita panggil pun tak dengar. Kita panggil pun tak dengar. Sebab itu bila kita solat ini, kita kena kosongkan minda kita daripada kosongkan minda kita daripada dunia. Kosongkan minda kita daripada dunia. Fokus kepada ini. Tak beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi sujud ke tak? Lupa. Tadi rokok ke tak? Ni 4 rakaat ke 3 rakaat tadi? Sebab kita tak kosongkan minda kita. Tu memanah. Rupanya macam tu. Satu, kita nampak akhirat tu jauh, bull eyes tu jauh, tempat sasaran tu jauh. Apa yang kita buat? Kita tarik tali tu lebih kuat. Kalau dekat, kita tarik tak payah kuat sangat, dia akan sampai. Tapi kalau jauh kita tarik tak kuat, dia tak sampai, dia akan jatuh kat tengah-tengah, tak sampai pun kat sasaran tu. Terlebih sangat pula, dia akan pergi tempat lain pula. Jadi kita pandai. Dunia macam tu. Kalau kita nak kejar akhirat, tarik nak kejar akhirat tu, cukup tak dengan solat kita selama ni, yang 5 waktu ni? Tak sampai, tunam kat situ. Kena tambah kekuatan tu dengan solat malam, solat tahajud, solat duha, biar tarik sampai terus. Kena kejar akhirat. Rupanya banyak rasional dari sudut memanah. Kita memanah, mana tak sampai, mana sampai. Tapi tak pernah ambil iktibar dari sudut akhlak tentang tu. Kenapa biji mata kita tu? Satu lagi tuan-tuan, yang ni anak saya tanya soalan. Abi, kenapa batang hidung kita satu, lubang hidung 2? Kenapa tak buat satu je, senang, dia kata. Kalau ada, minta maaf, ada tak hidung, senang korek, kata dia. Senang nak korek. Ibu jari pun boleh masuk, dia kata senang nak korek. Ini kadang-kadang kita nak cari tu ada susahnya. Sebab hidung kita kecil. Kenapa tak Allah tak buat terus besar kan? Kita nak bernafas pun senang. Wah, tarik nafas macam tu. So saya pun fikir-fikir, apa saya pun rujuk. Rupa-rupanya Masya Allah, tuan-tuan letak jari pada bawah hidung kita, lepas tu hembus perlahan-lahan. Jangan buat-buat perlahan. Okey, dia ada yang perlahan, ada yang laju. Sekarang ni yang kanan saya laju, kiri saya perlahan. Kata saintis, dia akan bertukar dalam tempoh 3 jam, tapi tak tahu minit yang keberapa. Dan apa fungsi yang laju? Laju fungsinya adalah angkut oksigen masuk paru-paru dan buang daripada baki oksigen keluar daripada paru-paru. Itu yang laju. Yang perlahan rupanya fungsinya untuk detect bau, untuk kesan bau. Kalau dua-dua laju, kan, dia kita takkan boleh detect bau. Sebab itu kalau kita nak tu slow je. Rupanya fungsi dia. Tapi adilnya Allah, bukan kiri je yang perlahan, kanan je laju, tak. Dia akan tukar dalam 3 jam, tak tahu minit ke berapa. Kanan pula yang perlahan, kiri pula yang laju. Tadi kau dah cium bau wangi kan, bagi kiri pula cium bau wangi. Tapi malangnya kiri dapat cium bau kentut pula.
cium bau kentut lah kan, bau busuk kan. Itu rupanya 2 lubang hidung tu, ya Allah. Dan cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bila seseorang itu tidur, Allah offkan deria baunya, tapi Allah tak offkan deria pendengarannya. Iaitu ada bunyi alam dengar, bunyi horn kereta dengar, bunyi orang panggil kita dengar, tapi bau tak ada. Kenapa bau tak ada? Ni yang kajian ni tentang bila ditanya pada Aisyah tentang solat malam Nabi SAW, Aisyah jawab, kana yanamu awwalal lail. Nabi ni tidur awal malam. Tidur awal malam. Kajian sains kata tidur sebelum jam 12 malam. Ini kena berhenti awal lah, besok nak kerja kan. Tidur sebelum jam 12 malam. 1 jam seseorang itu akan mendapat kualiti tidur 2 jam. Kalau kita tidur sebelum jam 12 malam, 1 jam kita dah dapat kualiti tidur 2 jam. Berbanding kalau kita tidur selepas jam 12 malam. Ni kajian sains Saya pun dah rujuk kepada Profesor Datuk Dr. Halinah Siraj bila saya baca dalam blog dia, dalam blog Dr. Halinah Siraj. Kebetulan di Radio Aikim sebelum slot saya hari Rabu, sewaktu yang kita boleh datang konti lah. Sekarang ni dah hampir 2 tahun tak datang konti, semua online je, semua online live daripada rumah je kan. Bila slot saya pukul 10, 9.30 tu slot kesihatan warna pagi kan, 9 warna pagi tu. Jadi kadang-kadang dia jemput Allah SWT pakar-pakar kesihatan untuk bicara tentang kesihatan, tentang sains Jadi bila saya rujuk Prof, saya baca dekat Prof punya ni, dia kata betul Ustaz, betul, memang ada kajiannya. Memang saya ada kajian, saya rujuk ada betul, tepat. Okey, tidur 1 jam sebelum jam 12 malam, seorang akan mendapat kualiti tidur 2 jam. 2 jam. Kita manusia dewasa ni, kita kena tidur, manusia dewasa kita kena tidur 8 jam malam. Macam mana nak tidur 8 jam malam Boleh lah. Kena tidur awal lah. Pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 bangun. Jadi kena tidur pukul 10 malam, baru dapat 8 jam. Tapi kita biasanya tidur lewat kan. Tidur lewat. Okey, tak perlu tidur 8 jam. Sebab kajian sebut statistik, kalau seorang tu tidur 8 jam sehari, dia berikan umur 60 tahun, dia telah habiskan masa untuk tidur sahaja 20 tahun. Berarti 1/3 daripada umurnya untuk tidur je. Kalau 60 tahun, tidur 20 tahun, yang celik 40 tahun je. Yang celik tengok dunia ni 40 tahun je. Lepas tu kata saintis kata tidur ni adalah waktu yang tak boleh tingkatkan apa-apa skill kita. Kalau nak tingkatkan skill memasak, tak boleh masa tidur, tak dapat nak tingkatkan skill memasak waktu tidur. Azan. Okey. Kita bila dulu untuk azan sekejap Okey, insya-Allah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu darajatan. Okey, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Tapi sebelum tu saya tinggalkan kerja rumah untuk tuan-tuan. Boleh kerja rumah untuk akak-akak, untuk abang-abang semua tentang rasional sunnah Nabi SAW. Okey, azan ini adalah sunnah. Okey, azan sunnah. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa sedangkan ada hadis Nabi SAW kita sebut idza sami'tan nida, bila kamu mendengar nida ni azan, kan? Faqulu mithla ma yaqulul muazzin, sebutlah ataupun jawablah seumpama apa yang disebut oleh muazzin. Kalau Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar. Tapi kenapa bila kalimah hayya 'alas salah kita dah tak ikut dah apa yang disebut oleh muazzin, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ada apa rasional dia? Kemudian hayya 'alal falah kita pun sebut la haula wala quwata illa billah. Kita tak ikut sebagaimana yang disebut oleh muazzin. Okey. Kemudian disebut Allahu akbar, ya ikut balik semua dah Allahu akbar, la ilaha illallah, ikut balik la ilaha illallah. Apa rasional sebenarnya? Kita kena kaji tentang tu kita kena kaji tentang kenapa hayya al falah kita kata la haula wala quwata illa billah. Yang kedua bila hayya alas salah kita kata la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan kajilah insya-Allah, mudah-mudahan ada kebaikan. Okey. Saya pernah ditanya oleh seorang, Pak Gad tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ni solat Jumaat pun jarang-jarang Ustaz sebab tak boleh tinggalkan ni. Saya sekali larilah jangan sampai ni. Saya sekali larilah pergi solat, jangan sampai 3 kali. Ataupun mintalah jadual kali Jumaat ni tu bagilah yang tak bukan Islam jaga, kan. Dia tanya saya tu soalan, Ustaz, kalau kita duduk dalam doa azan, dia kata, doa azan, dia kata, kita setiap kali lepas azan kita kata ati sayyidina Muhammadin wa al wasila wal fadila. Lepas tu kita ada ayat dia, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau Allah tidak pernah memungkiri janji. Dia tanya saya soalan, Ustaz, Allah ni pelupa ke Ustaz? Saya dengar soalan Allah pelupa. Apa maksud Allah pelupa? Yalah setiap kali azan kena ingatkan pada Allah supaya beri Nabi kedudukan yang baik, yang terpuji. Lepas tu sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Dia tanya soalan macam tu. Saya pun cakap, saya pun cakap, saya balik rumah saya kaji. Rupanya ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, kita bila terjemahkan ati sayyidina Muhammad ini al-wasilah wal fadilah. Apa maksud wasilah? Wasilah ni adalah satu tempat yang paling tinggi dalam syurga. Kalau syurga Firdaus tu tinggi dah,
ada satu tempat lagi yang paling tinggi dalam syurga Firdaus, dipanggil wasilah. Nabi pun berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku dikurniakan wasilah. Dikurniakan wasilah. Dan kata Nabi SAW, kalau ada di kalangan umatku yang mendoakan wasilah kepadaku, halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaat. Dalam hadis ini, halat lahu syafaat. Dalam riwayat lain, halat lahu syafaat. Riwayat yang satu lagi, halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaatku. Seolah-olahnya macam wajib atas dia syafaatku. Siapa yang doakan wasilah untuk Nabi SAW, siapa doakan wasilah, sebab Nabi pun berharap agar dia dikurniakan wasilah, tempat yang paling tinggi dalam syurga. Dia pun berharap. Jadi kalau ada umat aku yang mendoakan aku untuk mendapat wasilah, kata Nabi, halat lahu syafaati. Masya Allah. Kan? Kita dah tak boleh lah macam, yalah, kadang-kadang kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, selama ni beribadah mungkin beribadah macam sekolah rendah dulu, ataupun kecil-kecil, puasa dapat duit, puasa 30 hari dapat 1 hari RM10, raya dapat RM300. Kita hanya kejar yang tu je. Boleh, tak ada masalah, kita kejar fadilat, kita kejar pahala, memang itu motivasi untuk kita. Tapi kita kena kaji, kita kena bongkar tentang rasional ni, tentang satu-satu amalan. Satu-satu amalan ni kita kena kaji. Angkat takbir, angkat takbir, umpamanya kenapa? Doa angkat tangan kenapa? Doa angkat tangan kenapa? Ni kadang-kadang orang petikai. Saya paling tak setuju orang petikai pasal capal tu je. Allah bergaduh pasal capal, syirik mensyirik lah, kafir mengkafir lah. Cuba kaji kenapa capal Nabi SAW ada tali macam depan tu. Disebut dalam hadis Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, disebut capal Nabi ni kibalani, 2 tali. Kita 1 tali yang kita panggil selipar Jepun tu. Tak tahu kenapa nama selipar Jepun. Sedangkan selipar tu orang Melayu punya. Sebab itu capal orang Melayu, sandal orang Melayu ikut sandal Nabi SAW, ikut capal Nabi. Ada tali kat depan tu. Kenapa namanya Jepun? Ada 2. Pertama, dulu rupa-rupanya orang Melayu ni, sebab itu saya tak marah sangatlah, sebab orang Melayu ni dia pantang selipar tu hina, letaknya kat bawah. Kita pijak selipar tu, tak boleh letak kat atas ni, kat kopiah ke tak boleh. Sebab selipar tu letaknya kat bawah, bukan kat atas. Kan, sampai tahap tu sekali. Sebab memang orang Melayu macam itulah, dia punya perangai dia memang. Jepun kaji macam mana nak buat orang Melayu marah, sebab bongkar rahsia tak boleh. Macam nak buat orang Melayu marah? Rupa-rupanya ada suatu siksaan yang orang Jepun kaji adalah tampar muka Melayu ni dengan selipar. Itu memang mahal gila lah dia. Kalau yang lain boleh tahan lagi, tapi bila selipar capal naik kat muka, itu dah kau ngajar, kau ingat kepala aku tak bayar zakat gitu. Keluar perkataan tu. Jadi kecil-kecil dulu kita sekil kepala orang, kau ingat kepala aku tak bayar zakat ke? Kan, marah sungguh kepala ni. Bila kita letak capal kat kepala, marah pula tu kan. Memang itu kita faham, capal. Tapi janganlah bergaduh pasal capal tu. Kan? Jangan bergaduh pasal capal. Kita kaji capal tu kenapa ada 2 tali. Nabi ada 2 tali. Maksudnya daripada tengah ni dia ada 2. Satu masuk di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk, yang satu lagi masuk di antara celah jari tengah dengan jari manis pada jari kaki macam ni. Dua tali. Kalau kita tengok capal Nabi SAW, capal kita satu je masuk sini. Okey, kalau tak dapat 2, 1 pun jadilah. Apa? Rupanya kajian. Kalau tuan-tuan tanya pakar refleksologi, pakar urat saraf sama juga, tanyalah saraf yang ada pada ibu jari kita ni dengan jari jari telunjuk pada jari kaki, ini adalah saraf yang berkaitan dengan kepala. Okey, kalau kita pergi refleksologi, dia tekan, kita menggigit, ada sakit kepala ke, ada migraine ke, ni urat dia kat sini, dia akan urut kat sini, tepi ibu jari kaki tu. Okey, lepas tu yang jari telunjuk ni, ini adalah saraf yang berkaitan dengan telinga. Cuba tengok lepas ni, buka kat Google ni saraf telinga. Yang satu lagi, ini pun telinga juga. Dia 2 telinga, 2 mata, 1 kepala. 1 kepala, 2 telinga, 2 mata. Jadi saraf yang kat sini adalah saraf untuk mata. Saraf untuk mata. Okay. Kalau Nabi berjalan dengan 2 tali kata 2 tali tadi, rasional sains dia kata maksudnya
ialah logiknya kalau dua tali ni dia tak mudah putus. Satu. Yang kedua dia pegang kaki ni. Jadi kalau kita berjalan laju macam Nabi SAW berjalan laju, ka'annama yankhatu minas sabab, lajunya Nabi berjalan macam seolah-olahnya menuruni anak bukit. Kalau pakai slipper yang ni mungkin terselit jari kita, ataupun kalau satu mungkin tanggal putus, jadi dua tali itu. Dari sudut kita kaji tentang rasional dia, kenapa dua tali itu. Tapi rupanya bila kita kaji dengan sains, kita bila berjalan, dia akan melakukan satu urutan lembut pada dua saraf ni. Kalau satu tali, iaitu saraf berkaitan dengan kepala dengan telinga. Okey. Tapi Nabi SAW dia ada satu lagi. Dia urut juga pada bahagian mata. Bila dikaji, tiga ini adalah saraf yang berkaitan dengan keseimbangan, balancing seseorang, iaitu mata, kepala, otak dan umpamanya kepala, kemudian telinga dan mata. Betul. Kalau tuan-tuan pergi ke laut, kenapa kalau kita Allah SWT mabuk laut tu keluar semua isi perut kita, bukan yang tengah hari tadi punya, sarapan pagi semalam punya pun keluar, sampai dah tak ada benda nak keluar angin je. Kadang-kadang sampai keluar yang warna hijau, dah tak ada, isi perut kosong dah kalau kita muntah. Kenapa? Rupa-rupanya kita punya kepala, mata dengan telinga tak sinkronis, tak seimbang. Dia kena tiga-tiga ni seimbang untuk mengawal keseimbangan badan kita ni. Jadi bila mata nampak objek sana tak bergerak, telinga cecair dalam vestibula. Dia ada satu organ dalam telinga ni yang mengawal keseimbangan badan kita ni, vestibula. Dalamnya ada cecair. Betul, kalau cecair tu dia yang tikuman, dia pekat, kita toleh dengan laju, dia akan hilang keseimbangan sebab dia tak ikut kita punya ni. Dia sama dengan penimbang air tu. Kalau kita nak tahu permukaan ni rata tak rata, kita kena letak penimbang air tu. Bila bubble-nya duduk di antara dua garisan tu, buih tu, bertiga ni permukaan ni rata. Tapi kalau dia terkeluar dari garisan, permukaan ni sengit. Kan? Itu penimbang air tu kan? Penimbang air tu. Rupanya dalam telinga kita sama dengan penimbang air tu. Sama dengan penimbang air. Kita kena balance, barulah kita okey. Tapi tiga-tiga ni penting. Mata, telinga dan kepala. Sebab itu kalau kita duduk atas bot yang berbuai-buai sebab dipukul ombak umpamanya kan, gelombang tu, mata kita lihat pulau ke, lihat dia statik, dia tetap. Tapi dalam cecair telinga kita ni dia tak seimbang. Jadi bila mata dengan telinga dengan kepala tak seimbang, badan kita ni, otak ni terus tafsir bahawa tuan punya badan ni terminum racun. Tuan punya badan terminum racun. Bila terminum racun je, otak terus hantar maklumat pada perut, kerja kau sekarang keluarkan racun tu semua, keluarkan racun tu, biar tak dengan mudarat pada tuan dia, jangan mudarat pada tubuh badan dia. Lepas itu perut dia ikut arahan daripada otak ni, keluarkan semua. Itu bila kita muntah mabuk laut, memang keluar semua. Yang semalam punya pun keluar. Sebab otak hantar isyarat dekat perut, hantar isyarat kat perut bahawa tuan dia ni terminum racun ni. Jadi keluarkan, fungsi kau sekarang ni, keluarkan semua isi perut. InsyaAllah. Ni kalau kita kaji tentang tu, insyaAllah. Satu, kenapa potong bawang? Air mata ni bukan macam kalau nangis biasa, tak adalah macam tu air mata keluar mencurah-curah. Tapi kalau potong bawang, kenapa keluar mencurah-curah? Rupanya air mata kita ni, dia protection, untuk mengelakkan daripada ada bakteria, kuman kat mata kita. Bawang pula dia ada asid, aroma asid yang tajam. Sebab itu kalau potong bawang pakai pisau yang stainless steel ke apa ke, dia lama-lama dia tumpul sebab dia akan makan besi tu. Asid campur besi, dia akan ada tindak balas, dia akan makan. Sebab itu sekarang ni semua dah tukar dah. Sekarang tukar apa? Pakai seramik. Dia tak pakai besi lah, sebab besi ni cepat tumpul. Tapi kita seramik potong bawang tak payah hasah, tak apa. Dia takkan tumpul. Daripada tukar seramik. Okay. Bila aroma bawang yang ni kena kat mata kita, otak terus tafsir bahawa mata kita ni kena jangkitan kuman, jangkitan bakteria. Otak hantar maklumat kat peti, dekat kantong air mata ni, produce air mata sebanyak-banyaknya untuk bersihkan bakteria tu keluar daripada mata kita. InsyaAllah. Itu rupanya. Iaitu mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Walaupun ada kata hadis ni tak sahih. Siapa yang kenal
kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Dia akan kenal Tuhan dia. Tuan-tuan fikir tak tentang tomak nina? Ada yang saya bincang tadi tu, ya, dan bincang dengan selipar, keseimbangan badan, tomak nina. Kalau kita solat dalam tak ada tomak nina, kita rokok dengan laju dan naik dengan laju, sujud dengan laju, naik laju, cecair dalam vestibular gini pening. Ni apa ni, kedudukan dia apa ni kan? Jadi kita kena ada waktu yang rehat sekejap untuk balancekan cecair dalam telinga kita. Itulah tomak nina. Itulah tomak nina sebenarnya. Dan bacaan yang kita baca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu adalah tempo untuk balancekan cecair dalam telinga kita ni, supaya dia balance. Bila duduk pula ada doa antara dua sujud, rabbi filli warhamni wajibuni warfa'ni, itu tempo pula untuk balance yang kita sujud. Kita duduk antara dua sujud. Sujud baca lagi subhana. Tapi itu sunat je Ustaz. Memang sunat, tak baca sah. Tapi kita tak dapat manfaat dari sudut ketenangan solat. Kita tak dapat manfaat dari sudut ketenangan solat. Sebab itu tomak ninah kalau sudut bahasa pula, dia toma'ana bermaksud ketenangan. Kalau tomak ninah dari sudut perbuatan tadi adalah untuk menjamin sah tak sah solat. Sah tak sah solat. Kalau kita tinggalkan tomak ninah, sedangkan tomak ninah itu adalah rukun fa'liyah, rukun perbuatan dalam solat, tak sah solat kita sebab kita tak ada tomak ninah. Tetapi rupa-rupanya tomak ninah yang menjamin kita ni solat kita diterima ataupun tidak adalah tomak ninah hati. Tomak ninah hati, ketenangan. Sebab itu kalau dah terhidang makanan, mana yang lebih aula, mana lebih utama? Solat dulu, makan dulu daripada solat. Sebab takut kalau solat dulu baru makan, nanti kan terdengar bunyi pinggan belaga, habislah lauk kat belakang. Habislah lauk belakang. Lagi waktu Ramadan, masing-masing bawa, lepas habis 8 rakaat nak murih, tengok-tengok dah habis dah, budak-budak belasar dah. Ini mesti budak-budak dah belasar kat belakang tu. Budak-budak dah belasar kat belakang. Yang Pak Imam angkat solat tadi dah hilang dah ketenangan dia. Hilang ketenangan dia. Okey, macam tu. Sebab tu tomak ninah. Okay, nak buang air dulu, jangan tahan, sebab dia akan mengganggu tomak ninah kita dalam solat, ketenangan hati dalam solat. Sebab ketenangan hati dalam solat itu yang menjamin diterima solat ataupun tidak. Tapi sah tak sah adalah perbuatannya. Berhenti sebentar, sekadar, panjangnya macam kita sebut subhanallah. Siapa buat itu, okey, dia ada tomak ninah. Rupa-rupanya dari sudut sains kita kena ada tomak ninah tu adalah untuk kawal keseimbangan badan. Maksudnya dalam telinga kita ni, vestibular kita ada cecair yang mengawal keseimbangan badan. Jadi rokok tu bila kita ni sama juga dengan Allahumma SWT. Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, apa amalan Nabi SAW? Disebut dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi tak ada dalam bab tidur Nabi SAW. Dia ada dalam bab ibadah Nabi SAW. Ibnu Abbas kata bila Nabi tidur, fanama Rasulullah SAW hatta intasafal lail. Nabi tidur ni sampai 1/2 malam. Berarti Nabi tidur awal lah, sampai 1/2 malam. 1/2 malam ni kalau nak ukur lebih kurang macam 12 lah. 12 ukur 1 tu 1/2 malam kan. Okey. Tapi sebelum Nabi bangun, Nabi akan duduk sebentar di katil Nabi SAW ataupun di atas tilam. Nabi duduk bersila sebentar. Dan disebut Nabi membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ayat tu Nabi baca sampai ayat 191 sampai ayat 200. Nabi duduk sebentar. Sains kata kalau kita bangun daripada tidur, jangan terus bangun. Sebab satu, jantung tak ready lagi. Tadi jantung dah berehat lama, tiba-tiba dia kerja keras, jantung terkejut. Jantung kita terkejut. Rupanya sama dengan kereta. Kata Datuk Engineer Muhammad bin Dalid, rancangan MTech Radio Aikim, hari apa saya tak lupa, hari Isnin ke apa, pukul 3 petang. Rupanya bila saya sebut tentang rasional ni, dia petik daripada kata-kata saya. Dia kata Allah SWT, kalau kereta dibiarkan 8 jam. Okey, kereta yang kena panaskan enjin, adalah kereta yang dibiarkan lebih daripada 8 jam. Kereta yang dibiarkan lebih daripada 8 jam sebab minyak ni mendak ke bawah. Jadi kita kena hidupkan enjin dulu, panaskan biar minyak semua naik ke atas. Jadi semua part kena minyak, masuk gear 1 dia tidak akan berlaku geseran yang kuat sebab semua minyak ni, semua bahagian enjin telah
lumur dengan minyak, jadi tak akan berlaku geseran. Kalau 8 jam kita terus start masuk gear 1, ada part lagi belum kena minyak, dia akan berlaku geseran. Tapi kalau kurang daripada 8 jam, tak perlu kita panaskan enjin, sebab dia kata 1 minit panaskan enjin boleh berjalan 1.6 km. Minyak bahan api tu 1 minit kita panaskan enjin boleh jalan 1.6 km. Jadi kalau macam kita pergi dekat shopping complex, pergi kat Alamanda, kita parking kan 2 jam kan. Tak apalah tunggu tak payah nak panaskan enjin baru masuk gear 1 baru jalan, tak apa, sebab minyak dia tak mendak lagi. Minyak dia tak mendak lagi. Kan sebut tu. Dan bila saya sebut tu, dia kata samalah dengan doa, nampak tak? Doa naik kenderaan. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita start enjin tu, baca doa tu, itulah tempo dia untuk bagi enjin kita panas, tak payah lama-lama sangat. Tempo baca doa tu, tempo baca doa naik kenderaan tu. Jadi itulah tempohnya baca doa naik kenderaan tu, masuk gear 1 jalan. Masya Allah. Bila saya sebut ni, dia pun kaitkan dengan rasional sunnah juga tentang enjin kereta. Saya petik kata-kata dia. Kita dah tidur 8 jam, tidur 8 jam dah malam. Bila bangun macam enjin kereta lah, jantung kita tu tak ready. Jadi kena duduk sekejap, beri isyarat pada jantung yang kita nak kerja keras, nak jalan, nak pergi bilik air, nak jalan, nak dirikan solat, nak umpamanya. Jadi kita kena duduk sebentar. Tapi Nabi SAW bukan duduk sekadar duduk. Nabi baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kata sains kesihatan, seorang tu bila bangkit daripada tidur, disyorkan untuk duduk 1 minit hingga 1 minit setengah, bagi ready kat jantung kita. Satu. Yang kedua, bagi seimbang dulu kita punya cecair dalam telinga kita ni, yang kat vestibula yang mengawal keseimbangan kita. Kalau kita bangun dan terus berjalan, kita akan terhuyung-hayang. Terhuyung-hayang sebab kita balancing hilang. Balancing. Jadi duduk sebentar. Duduk sebentar. Macam tu. Okey. Rupanya masya-Allah. Tadi yang saya sebut tentang Allahumma SWT, bila seorang manusia itu tidur, tak ada apa boleh tingkatkan skill. Memasak pun tak boleh tingkatkan skill memasak dalam tidur. Kalau paling-paling pun dia mengigau tangan macam ni je lah. Suami kata kesian mak kau ni, kata. Penat sangat masak, sampai mengigau masak. Tak boleh tingkatkan skill. Saya pun yang ceramah ni tak boleh tingkatkan skill berceramah waktu tidur. Yang boleh mengigau je, cakap apa pun tak faham. Cakap apa pun tak faham kan. Tak boleh. Sebab itu kita akan bazirkan masa 20 tahun untuk tidur. Kita akan bazirkan 20 tahun untuk tidur. Masya Allah. Macam mana kita nak jadikan 20 tahun ni ibadah? Baca doa tidur lah. Baca doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Seumpama macam kita kata, sahaja aku tidur ni kerana lillahi ta'ala. Sama. Jadi kita tidur dapat pahala terus. Kita tidur dapat pahala terus. Masya Allah. Lepas tu siapa yang baca doa sebelum tidur akan dijauhi oleh syaitan. Kan? Dijauhi oleh syaitan. Cara syaitan nak rosakkan kita punya kualiti tidur senang aja. Apa dia? Dia bawakan mimpi yang buruk bagi kita. Mimpi buruk je, asal mimpi je kita ni, kualiti tidur kita ni hilang. Sebab itu kalau kita tak dapat 8 jam, kata pakar kesihatan kata cukup kita tidur 2 jam tanpa mimpi. Kalau sains kata deep sleep, tidur yang Melayu panggil tidur mati. Tidur mati. Ya, Melayu panggil tidur mati. Sains kata deep sleep. 2 jam cukup. Kalau dapat 8 jam, 2 jam tidur tanpa mimpi. Macam mana kita nak jamin kita tidur tanpa mimpi? Ada amalan-amalan yang Nabi ajar. Apa dia? Beruduk sebelum tidur. Kita Melayu tinggal basuh kaki. Daripada komo-komo, basuh tangan, basuh kepala, kita dah tinggal tercecik kaki. Tercecik kaki. Biar tu orang tutup kata kalau mimpi buruk dan tidur tak basuh kaki ni. Sebenarnya bukan basuh kaki. Ambil wuduk, basuh kaki tak guna. Ambil wuduk sebelum tidur. Kenapa? Dari sudut sains kita itu adalah kebersihan sebelum tidur. Bawa balik pasal malam, hujan pula tu, kita balik-balik tak basuh kaki, tak ambil wuduk, tidur kan, malam garu, kerak menggaru kan. Okey, satu. Yang kedua, Allah SWT rupa-rupanya kita terkena air wuduk dan seumpamanya itu adalah akupuntur.
Dan titik-titik uduk ni adalah point akupuncture. Telinga, muka, tangan, kaki tu adalah point-point akupuncture. Jadi rupanya kita walaupun tak cocok jarum, dengan air kena ikut neutral air, sifat air. Jangan pakai heater. Pakai heater tak sesuai. Dia kena ambil neutral air tu, untuk kita dapat manfaat. Yang tu dapat manfaat. Rupanya bila ambil uduk ni, masya-Allah, dia akan hilangkan stres kita, dia akan hilangkan haba dalam badan kita. Cara ada yang diajar adalah kita ambil uduk dulu sebelum mandi. Sebab tu tuan-tuan pernah kaji tak? Kenapa mandi wajib? Biasa mandi wajib ni pagi-pagi lah kan. Ada orang tanya saya, Ustaz, dia kata ada jumpa hadis Nabi tak bila Nabi bersama dengan isteri dia tengah malam ke apa ke? Cakap ada. Memang ada. Dalam hadis bab ibadah Nabi SAW, kata Aisyah, Nabi ni dia solat malam, dia bangun 1/2 malam, lepas tu dia solat di waktu yang biasanya orang bangun sahur. Kalau kita bangun sahur pukul apa? Pukul 5 pagi kan? Okey. Kalau Nabi berhajat pada isterinya, Nabi akan lakukan ketika itu. Kalau Nabi tak, Nabi akan tidur sebentar. Wa iza sami'al azanu wathaba. Bila Nabi dengar azan, wasaba, Nabi segera bangkit. Kita wasapa, wasak, baca wasak. Kita lain. Dia bukan wasaba, wasaba. Wasaba ni Nabi segera bangkit. Dengar azan itu Nabi segera bangkit. Kita wasapa, baca WhatsApp dulu. Baca WhatsApp dulu. Kan tu. Kata Aisyah, waktu tu lah. Kita sibuk malam Jumaat, malam Jumaat kan. Okey. Sebab keburukan apa? Keburukan kita tidur dalam keadaan berjunub sebenarnya. Kalau pagi kita akan bangun dan terus mandi. Dan cara mandi pula mandi wajib. Kenapa ambil wuduk dulu? Kalau kita fikir ambil wuduk, mandi wajib, nanti kita akan sental, ratakan seluruh badan kita, akan sentuh kemaluan kita, batal lah wuduk. Kita ambil wuduk semula. Kenapa? Amalan sunnah sebelum mandi wajib, bersihkan kemaluan dan umpamanya, ambil wuduk. Kenapa ambil wuduk dulu yang awal? Rupanya ini nak isyarat, nak sinkronisekan suhu daripada kaki sampai kepala ni biar seimbang. Kalau kita terus jirus kepala dalam keadaan kita tidur ni kan haba, kita berpeluh tidur, badan kita panas, itu masuk bilik orang yang baru bangun tidur ni, kita akan rasa macam bau terkepang, bau apa? Bau peluh. Sebab kita tidur mengeluarkan haba. Jadi bila mengeluarkan haba, terus jirus dengan air sejuk. Kalau budak kecil boleh kena sawan terus, otaknya terkejut. Orang budak kecil boleh kena sawan terus, kancing gigi terus. Lepas tu cara dia adalah, yang Melayu aja kita jirus kaki dulu. Jirus kaki dulu. Okey, jirus kaki naik sampai badan, barulah jirus kepala, supaya nak sinkronisekan kita punya badan kita. Tapi rupa-rupanya ambil wuduk tu, rupanya nak sinkronisekan suhu badan kita daripada kaki sampai kepala, baru mandi wajib tak sejuk. Mandi wajib tak sejuk. Pagi-pagi, subuh-subuh, mandi wajib tak sejuk. Tu rupanya, masya-Allah. Itu kita gaji tentang rasional. Sebab itu tajuk saya, walaupun nampak macam umum, entah ke mana, sekejap ke sini, kejap ke sini, tapi mudah-mudahan tuan-tuan dapat maklumat lah, insya-Allah. Daripada tajuk sunnah tanda cinta, yang pertama, rupanya setiap amalan sunnah Nabi SAW tu tanda cinta Nabi pada kita. Kalau kita ikut apa yang Nabi buat daripada sebelum tidur sampailah nak tidur balik semula, dari sudut cara berjalannya, jalan laju. Bila kaji berjalan laju, brisk walking, bukan breeze. Itu orang Melayu punya jalan, denggang kangkong. Tu breeze, B-R-E-E-Z-E, breeze. Tu breeze tu macam tiupan angin, lemah gemalai kan. Breeze, B-R-I-S-K, brisk walking. Nabi menurut anak bukit laju, ka'anna ma yanhatu minas sawab, laju macam turun anak bukit. Rupanya bila kita kesan brisk walking. Brisk walking ni kelajuan adalah 4.5 km sejam hingga 8 km sejam. Itu baru brisk walking. Rupanya brisk walking ni adalah senaman untuk jantung. Jogging itu ada side effectnya. Kalau badan kita ni besar, jogging tak sesuai, dia akan cederakan kita punya lutut, kita punya ankle, kaki, buku lali kita kan. Dia akan banyak kecederaan kat situ, tapak kaki kita kalau kasut tak sesuai. Tapi orang yang brisk walk, berjalan laju, pakai slipper pun boleh, capal boleh, pakcik pakai tongkat pun boleh brisk walk kan, tak ada risiko.
Lepas tu kena ikut cara Nabi berjalan macam mana, barulah dapat kebaikan dia. Kita macam breeze, maksudnya macam tiupan angin, lemah gemalai, Sebab itu ada peribahasa Melayu macam itik serati pulang petang. Itik serati ni bila dia itik serati, kalau itik yang warna putih, itik telur, ekor dia tu tak terjongkit ke atas, ekor dia ke bawah, kan? Jadi kalau itik serati ni, itik nila ni ekor dia terjongkit macam Donald Duck lah. Donald Duck ekor dia tu. Kalau pagi-pagi dia keluar, dia lapar, dia akan jalan laju sebab nak menyudu kat lumpur tu. Tapi bila dah kenyang petang, kan dia jalan teng lambat dia. Jadi umpama Melayu jalan ni macam itik serati pulang petang, lenggang kangkung. Kangkung ni adalah sayur yang paling susah nak telan ni. Sebab tu kena potong pendek-pendek. Besok keluar kangkung juga, dia susah nak hadam, tapi adalah sayur yang baik untuk usus. Macam tauge. Memang kita kalau besok keluar, tauge juga keluar. Tapi tauge kangkung ni adalah makanan untuk membersihkan usus. Jadi kita ambil tu. Lepas tu kangkung kena potong pendek-pendek, tak boleh panjang-panjang, boleh tercekik je. Boleh tercekik. Kita pula ditibakan jalan lenggang kangkung, macam kangkung punya lembik jalan. Tak ikut sunnah Nabi SAW langsung. Kita tak bakar kalori kita langsung pun. Sebab itu kena berjalan. Sebab itu kita kaji tentang rasional sunnah Nabi SAW. Okay. Daripada sebelum tidur sampailah bangun tidur, sampailah Nabi nak tidur balik. Sebab daripada sunnah itu ada tanda cinta Nabi pada kita. Kalau kita melaksanakan semua kebaikan untuk kita. Satu. Yang kedua, kita akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, kita ikut apa yang Nabi laksanakan. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi cukup perkara itu. Tuan-tuan, saya ada bawa buku biografi yang tadi Ustaz Asrul sebut tadi pengusi sebut tentang Allahumma salli saya penulis buku biografi Rasulullah SAW dah lama dah. 2012 saya tulis buku tu. Alhamdulillah, buku tu bestseller. Alhamdulillah. Saya ada bawa sikit, tapi minta maaf saya tak bawa duit balance. Sebab harga dia RM38. Kalau tuan-tuan bagi RM50, pening saya nak pusing. Jadi kalau nak ambil buku tu, ambil dulu, nanti back in je. Nanti sahabat saya Syamuddin, nanti sahabat saya tu akan bagi nombor akaun, nanti tuan-tuan back in je lah. Sekarang dah moden kan, tak bawa cash kan. Back in je. Nak ambil dulu, ambil boleh insya-Allah. Dia cek kerana ada kebaikan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.